kita perlu untuk nak bagi nasihat peringatan secara berterusan. Dan kita ingatkan kepada manusia tentang aspek ini. Masyarakat hari ini ramai yang sudah tak peduli tentang soal halal dan haram. Buka je YouTube, Okta FX. Buka YouTube, Okta FX. Diiklankan oleh orang-orang Melayu Muslim kita. Yang dah tak peduli lah. Asalkan you can have money, you do whatever you want. Kita nak untung, kita tak peduli. Kita bermuamalah dengan perbankan konvensional, kita makan riba, no problem. No problem. We don't care. Kita adalah masyarakat, we don't care halal dan haram. Benda yang masuk dalam perut kita, benda yang menjadi sumber makanan haram. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan choice option tu ada. Tapi we don't care. As long money. Kita sanggup pilih riba nak buat pinjaman perumahan, sedangkan kita ada perbankan Islam yang lebih baik optionnya. Cuma sometimes kita kata, wallah ya Syekh, ini rugi sikit ambil perbankan Islam ini. Wallahil azim, kerugian di dunia itu lebih ringan daripada kita rugi dekat akhirat nanti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut beberapa situasi tadi yang kita bacakan hadis itu. Situasi yang sepatutnya menjadikan doa seseorang itu mustajab. Contohnya orang tu bermusafir. Situasi yang mustajab doa ni. Dalam keadaan dia bertawassul dengan sifat Allah. Mengangkat tangan ketika berdoa. Ini antara ciri-ciri doa yang sepatutnya makbul. Rasulullah berikan gambaran situasi asbab doa yang mustajab. Melebihi daripada apa yang sepatutnya. Maksudnya orang ni dalam keadaan musafir, dalam keadaan bertawassul dengan sifat Allah, dalam keadaan yang dia mengangkat tangan, dia buat macam-macam asbab untuk doa dia diterima. Dalam keadaan yang dia memang selekih, dalam keadaan sangat memerlukan, dalam keadaan yang desperate, dia merayu-rayu kepada Allah. Nabi kata, thalathu da'awatun mustajabatun la syakka fihin. Da'watul walid, da'watul musafir, da'watul mazlum. 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. Doa ibu bapa, doa orang yang bermusafir, dan doa orang yang dizalimi. Dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi SAW kata, Inna Allah hayyun karim, yastahi idha rafa'a ar-rajul ilaihi yadaihi ay yaruddahuma sifra khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu bila ada seorang lelaki angkat tangan kedua tangan ni kepada dia berdoa. Allah malu untuk nak kembalikan tanpa ada dikabulkan, dalam keadaan kosong hampa. Allah akan bagi. Orang yang minta kepada Allah bertawassul dengan namanya, dengan sifatnya, itu Allah perintah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah itu yang memiliki nama-nama yang mulia, serulah, doalah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Antara asbab-asbab yang mustajab. Tapi lelaki ini doa dia tetap juga tak mustajab. Kenapa? Kenapa? Hadis ini ingatkan kepada kita orang-orang yang beriman supaya kita berhati-hati dengan sumber rezeki kita. Berapa ramai yang telah mengeluh, menyalahkan Tuhan kerana tak kabulkan doa mereka. Tanpa dia orang sedar, tanpa dia ambil berat tentang apa yang masuk ke dalam perut mereka, tentang apa yang dipakai oleh mereka, yang bagi anak bini keluarga mereka makan. Berapa ramai yang doa itu dan ini, tapi kehidupan mereka masih lagi tercalik dengan dosa riba, rasuah, makan harta-harta yang batil. Sedangkan orang kata kita dah angkat tangan lah. Doa, angkat tangan ni, ketika doa ni secara umumnya termasuk dalam perkara yang digalakkan. Di antara asbab doa yang mustajab. Rasulullah pernah angkat tangan masa doa dalam salat istisqa, minta hujan. Nabi SAW juga dalam qunut nawazil, witir, pernah ketika di Bukit Safa, Marwah, Arafah, Nabi angkat tangan berdoa. Ada dan juga dalam keadaan yang Nabi SAW doa tak angkat tangan pun ada juga. Maka sebaiknya kita orang yang beriman, kita ikut sunnah Nabi SAW.
Ada dalam sebuah hadis yang agak lemah sanad dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah minta kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah supaya dia dikurniakan doa yang mustajab. Dan Nabi SAW kata, Ya Sa'ad, atib mat'amak, takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah sumber pemakananmu, punca rezekimu, baiki, jangan ambil daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah. Nescaya doamu mustajab. Orang yang jaga diri dia, jaga sumber rezeki dia daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah, insya-Allah doa dia mustajab. Jangan salahkan Allah kalau doa kita ni tak mustajab, lambat dimakbulkan, sebab kita pun tak peduli soal ni. Apa implikasi harta yang haram terhadap kesahihan amalan kita? Misalnya, adakah boleh, ni ada orang tanya, adakah boleh bersedekah dengan harta yang haram? Kita kerja-kerja, kita ada syarikat itu ni, ada benda-benda haram, boleh tak kita sedekah percentage pendapatan kita yang haram? Saya jawab, harta yang haram tu ada 3 jenis. Pertama, kalaulah item harta tersebut memang haram, contohnya arak, contohnya khinzir, maka benda ini janganlah pergi sedekah. Especially to the Muslims. Cannot. Because kita, pertama sekali, kita orang Islam tak boleh bergelumbang dalam penjualan sebegini, arak, khinzir dan sebagainya. Yang kedua, pengharaman itu disebabkan oleh harta tersebut melibatkan hak orang lain. Contohnya, dia harta tu, item tu sendiri halal, tapi cara kita dapatkan tu haram. Kita curi daripada orang, kita mungkin zalimi orang untuk nak dapatkan bahagian lebih. Jadi, adakah kita boleh sedekahkan benda ni? Sedekah jenis ni tak boleh. Sebab dia daripada amalan yang kotor, yang khabith, dari pekerjaan yang jahat. Sebaliknya, orang yang mencuri tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik. Sebabnya harta tu adalah milik orang lain. Jangan nak pergi sedekah pada orang lain, melainkan kita dah tak jumpa. Kita zalimi orang, orang tu dah mati, tak tahu waris mana, kita pun dah tak tahu dah nak cari kat mana. So yang tu kita sedekahkan. Tapi kalau boleh kita kena kembalikan, kita wajib kembalikan kepada empunya asal. Yang ketiga, pengharaman yang disebabkan cara, kaedah dapatan. Okay? Contohnya, kita ada berniaga-berniaga, keuntungan daripada hasil riba, ataupun daripada perniagaan yang tak patuh syariah. Maka seorang Muslim wajib untuk lepaskan hasil yang tidak halal ni. Katakan dia buat calculation, 20% daripada sumber pendapatan dia adalah daripada sumber yang tidak halal. Maka 20% itu dia kena lepaskan. Dia kena sedekahkan dalam perkara-perkara kebajikan. Sebab harta tersebut haram hanya kerana dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Bukan item itu haram dan dia bukannya milik ataupun hak sesiapa. Jadi dia kena sedekahkan kepada pihak yang lain, ke jalan-jalan kebajikan. Sebab orang yang disedekahkan itu dia akan jadi halal disebabkan orang itu dapatkan daripada cara yang halal. Kita yang haram sebab kita dapatkan daripada cara yang haram.